Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 4. Tema yang ke-6, Sains, Teknologi dan Inovasi. Unit 17, Teknologi dalam Kehidupan. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini, tempat letak kereta mesra pengguna dalam standard pembelajaran 1.3.2. Dari segi standard kandungan 1.3 ini, kita akan bercerita dan menceritakan perkara yang didengar, ditonton, dibaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Dari segi standard pembelajaran 1.3.2 ini, kita akan menceritakan sesuatu bahan yang ditonton dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Dari segi objektif pembelajaran pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat bercerita berdasarkan 3 gambar dengan sebutan dan intonasi yang sesuai secara individu. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat bercerita sekurang-kurangnya 3 daripada 4 gambar dengan sebutan dan intonasi yang sesuai secara individu. Murid-murid, seperti biasa, aktiviti yang pertama kita perlu membaca dan bercerita tentang gambar dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ya, ini merupakan kisah Zara dan ayahnya yang telah berkunjung ke sebuah pasaraya di mana di pasaraya ini telah menyediakan tempat letak kereta mesra pengguna. Disebut sebagai mesra pengguna, tentulah kemudahan yang disediakan memudahkan pengguna-pengguna yang berkunjung di situ. Mari kita baca dan kita lihat apakah ayat yang boleh kita kongsikan untuk menggambarkan cerita yang telah diberikan oleh Zara ini berdasarkan frasa-frasa dan grafik yang disediakan. Tempat letak kereta mesra pengguna. Pada suatu hari, Zara menonton kembali rangkaman video yang dirakam semasa berkunjung ke sebuah pasaraya. Gambar yang pertama ya. Melihat papan tanda elektronik menunjukkan bilangan ruang letak kereta yang kosong. Yang kedua, melihat 2 warna lampu. Lampu merah, ada kereta. Lampu hijau, tiada kereta. Grafik yang ketiga, menunjukkan ruangan letak kereta yang kosong. Dapat melihat daripada jauh. Memudahkan pengguna. Grafik yang keempat, meletakkan kereta. Lampu bertukar warna. Masuk ke pasar raya. Okay, jika lihat, inilah rakaman yang dilihat oleh Zara tentang kunjungannya ke sebuah pasar raya. Kita lihat grafik pertama. Dia tiba di pasaraya, dia lihat terdapatnya papan tanda elektronik yang telah menunjukkan bilangan ruang letak kereta yang masih lagi kosong. Yang kedua ni menceritakan tentang terdapat 2 penggunaan warna lampu, iaitu warna merah menandakan sudah ada kereta yang untuk diparkir dan lampu hijau menandakan tiada lagi kereta di kawasan parkir tersebut. Okay, grafik yang ketiga ini ya, menunjukkan ruangan letak kereta yang kosong. Dari jarak jauh ya, pengguna akan dapat melihat dengan berdasarkan lampu-lampu yang telah disediakan di pasaraya tersebut. Dan yang keempat, setelah meninjau keadaan tempat letak kereta itu, jadi ayah Zara ni telah meletakkan kereta dan lampu telah bertukar warna dan mereka telah masuk ke pasaraya. Jadi di sini, murid-murid perlu menceritakan kembali situasi yang dialami oleh Zara. Ya, berdasarkan grafik pertama dengan kedua ini, kita akan lihat bagaimana kita boleh bercerita ya, secara bertulis. Kemudian nanti kamu perlu menyampaikan cerita ini dalam bentuk audio. Sampai di pasaraya, Zara telah melihat papan tanda elektronik yang disediakan. Papan elektronik menunjukkan bilangan ruang letak kereta yang masih kosong. Ini memudahkan pengunjung untuk mencari tempat letak kereta dengan cepat. Pada bahagian letak kenderaan, Zara melihat terdapat 2 warna lampu yang disediakan. Lampu merah menandakan tempat letak kereta telah ada diparkirkan kereta, manakala lampu hijau menandakan tiada lagi kereta diletakkan di situ. Ini contoh cerita yang boleh kita bina berdasarkan maklumat yang telah dikongsikan oleh Zara melalui rakaman videonya. Kita teruskan pada grafik yang ketiga dan yang keempat. Zara menunjukkan ruangan letak kereta yang kosong kepada ayahnya.
Penggunaan warna lampu yang disediakan memudahkan pengunjung melihat daripada jarak yang jauh kekosongan tempat letak kereta. Ayah Zara telah meletakkan kenderaan di tempat letak kereta. Kemudian lampu bertukar warna merah menandakan tempat letak kereta telah ada kereta. Zara dan keluarganya terus masuk ke pasar raya. Okay, ini untuk grafik yang ketiga dan keempat. Kita boleh mula cerita ini berdasarkan grafik. Ya, jika kamu lihat, Zara telah nampak ruangan kereta yang kosong lalu menunjukkan arah kepada ayahnya. Jadi di sini pasar raya ini menyediakan tempat parkir kereta yang mesra pengguna. Ya, jadi pengguna yang berkunjung ke pasar raya tidak perlu untuk mencari ataupun tercari-cari tempat parkir yang kosong. Dan ini mungkin melambatkan masa. Dengan adanya kemudahan yang disediakan oleh pasar raya ini bergantung kepada penggunaan lampu, ya. Jadi memudahkan pengunjung-pengunjung untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan di pasar raya. Ini disebut tadi sebagai tempat letak kereta mesra pengguna, ya. Okey, jelas ya bagaimana? Jadi tugasan murid-murid perlu menceritakan kembali cerita yang dialami oleh Zara ini dengan sebutan dan intonasi yang betul secara rakaman audio. Jelas murid-murid, kita teruskan. Okey, tadi ini aktiviti yang kedua yang cikgu sebut tadi. Kamu perlu ceritakan semula sebutan dan intonasi sesuai secara rakaman. Ya. Kemudian kamu bolehlah menyalin kembali cerita tersebut ke dalam buku yang diminta oleh guru kamu. Inilah murni kita pada hari ini, iaitu bertanggungjawab terhadap kemudahan yang disediakan. Ya, jika kita telah disediakan dengan kemudahan-kemudahan yang memudahkan kita, kita perlu menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ya, kerana kemudahan disediakan untuk memudahkan pengunjung-pengunjung yang hadir ke sesuatu kawasan dan kita perlu menghargainya dan menjalankan tanggungjawab kita dengan betul. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja perkongsian cikgu tentang PDPR kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada kelas PDPR yang seterusnya. Ingat pesanan saya, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.